Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 3 Okey. Dia sambungan kepada part yang ketiga lah. Okey, untuk perbincangan contoh contoh 8 hingga contoh 16. Okey. Cikgu harap video yang sebelum ni dapat membantu pelajar lah, Okey, dan yang paling penting sekali jangan lupa belajar di rumah. Okey, tolong jaga kesihatan awak lah. Okey, kita sambung kepada bab yang kelima bab yang kelima, nisbah trigo lah. Nisbah trigo. So sebelum tu kita recall balik. Okey, apa yang cikgu dah ajar sebelum ni. Sin, saya takut hantu, tentangan berhipotenus. Okey, kita pergi kepada cos. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, T ni tentangan lah. T ni tentangan, S ni sebelahan, dan H seperti biasa hipotenus. Okey, hipotenus Okey, so kita sambung kepada contoh 8. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak. So bersudut tegak ni sudut 90 darjah Sebelum ni kita dah bincang dah 90 darjah. Okey. Bersudut tegak PQR diberi PR sama dengan 20. Okey, sin QPR 3/5. So gambar ni kan. So kalau kita tegakkan dia, so dia akan jadi macam ni lah. Jadi okey, sudut 90 darjah macam ni. So dekat sini Q, kat sini P, kat sini R. So gambar dia kat sini PR adalah 20 lah. Kalau cikgu tegakkan gambar Okey, sekarang ni dia bagi sin QR. Sin Q P R. Nampak ni? Q P R yang ni So P lah. P bermakna sudut dia dekat P lah. Sudut dekat P. So sin kita dah belajar. Sin saya takut hantu, tentangan berhipotenus. So dia dah bagi tentangan dia 3, hipotenus dia 5. So hipotenus kat sini paling panjang. So okey, hipotenus dia 5. Okey, hipotenus dia 5 So kita listkan lah. Ni hipotenus dia 5. So tentangan dia 3. Okey. So 5 macam mana jadi 20? So 5 didarab dengan 4. So bila yang ni 5 ni didarab dengan 4, so 3 ni pun didarab juga dengan 4. So dekat sini kita dapat 12 Okey. So ni maklumat yang ada lah, Okey, selain daripada tu, kalau kat sini 3, kat sini 5, kat sini automatik pelajar tahu 4. Okey So sebelum ni cikgu conteng balik teorem Pythagoras 3, 4, 5. So kat sini darab 4, kat sini darab 4, kat sini pun kita darab dengan 4. So dekat sini dapat 16. So kalau kita lukis balik gambar dia lagi sekali. Okey, kalau cikgu lukis balik gambar dia lagi sekali So dia akan jadi macam ni. Kat sini 20, kat sini dah jadi 12, kat sini dah jadi 16. Ni sudut 90 darjah. Okey, baru kita pergi kepada soalan dia. Panjang QR. QR P. So berapa panjang QR?
kita dah tahu dah. Panjang QR ini adalah 12 daripada gambar ni kan. Okey. Cos QPR. So cikgu buat warna biru. B cos sudut QPR. Sudut P ya. QPR. So sudut P ni kat sini. So cos sama dengan cos sama dengan saya takut hantu kalau saya hantu sebelahan per hipotenus. So sebelahan dia adalah 16. So 16 per dengan 20. So kita boleh kecilkan lah. Okey, 4 kali 4, 4 kali 5. So jawapan dia 4 per 5. So settle kat soalan yang pertama. So yang ni 12 cm lah. Kalau kita tengok dalam buku dia 12 cm sebab unit dia semua sentimeter. Okey, so settle Okey, contoh 8 kita pergi kepada contoh yang ke-9. Okey, kaedah yang sama, Okey, sekarang ni kita tengok 12 13. So teorem Pythagoras kita dah tahu. Sebelum ni teorem Pythagoras yang 3 basic tu yang cikgu suruh pelajar ingat. Okey, 3 4 5. Lepas tu asas lagi 6 8 10. Lepas tu lagi 12 13, automatik kat sini 5. So kat sini 5 lah. Kat sini 5. So nampak lambang sama panjang. So automatik kat sini pun 5. Macam mana dapat 5 kalau kita kira? Okey, teorem Pythagoras kan. So 12, kat sini 13, kat sini 12. So kat sini kita andaikan X. Kat sini hipotenus So macam mana kita dapat 5X kuasa 2 sama dengan hipotenus 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. So kita tekan kalkulator. Sekejap cikgu ambil kalkulator. Okay, so cikgu dah sediakan kalkulator. Kita on macam biasalah. 13 kuasa 2, 13 kuasa 2 pelajar akan dapat 169 tolak 12 kuasa 2 14. So X sama dengan punca kuasa. So 169 tolak 144 tolak dengan 144. So pelajar akan dapat 25. So punca kuasa 25 adalah 5 So ni yang kita dapat 5. Ni cikgu cerita tu. Tapi pelajar dah tahu pelajar dah hafal yang ni. So mudah. Okey, soalan dia kita tengok diberi bahawa PQR dan STQ ialah garis lurus. Ni biasa hitung cos X. Kita nak cos X. Okey, kalau saya hantu okey, cos X sama dengan sebelahan per dengan hipotenus. So dekat sini kita tak tahu. QR kita tak tahu. So kita kena carilah. Okey, macam mana kaedah nak cari? Okey, kita tahu teorem Pythagoras. So dekat sini kita ada 26, kat sini kita ada 10. So kita nak cari nilai X. So nak cari nilai X kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2 tolak dengan 10 kuasa 2. So kita akan dapat punca kuasa. So 26 kuasa 2. Tekan kalkulator 26 kuasa 2. So pelajar akan dapat 676 tolak dengan 10 kuasa 2 100 lah. So 100. Okey, so kita sambung Okey, 676 tolak dengan 100. So kita akan dapat 576. So punca 576 kita tekan kalkulator lah. Punca 576. So pelajar akan dapat 20 24. So 20 24 lah. So dekat sini 20 24. So cos X sebelahan per hipotenus.
So 24 per dengan 26. So kita tekan kalkulator jugalah kalau pelajar nak kecilkan dia dengan cara mudah. 24 per dengan 26. So kita tekan sama dengan saja. So 12 per 13. So ni jawapan dia. So settle untuk contoh yang ke-9. Mudah je kan? Okey. Kalau pelajar follow video pertama dan yang kedua, so dia jadi lebih mudah lah untuk pelajar faham. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-10. Contoh yang ke-10, so kita tengok gambar dulu. Kat sini 10, automatik kat sini 10 juga. Okey, sebab dia tulis lambang ni sama panjang. Okey, soalan dia, pelajar di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PRSP, RS segitiga bersudut tegak. Okey, diberi bahawa PQR ialah garis lurus dan cos 60. Kita tengok cos 60 darjah sama dengan 0.5. Okey, macam mana kita dapat cos 60? 60 darjah ni datang daripada mana? So ni adalah segitiga dia. So segitiga ni macam ni Segitiga ni sudut dia 180 darjah. Okey, so kalau kat sini 30, kat sini 90, automatik kat sini 60. Bermakna dia baca daripada sini. Mata dia duduk sinilah, cos 60. Cos, kalau saya hantu sebelahan per hipotenus. So dia dapat 0.5 lah, 0.5. Okey, soalan dia hitung panjang PS. So kita nak cari hipotenus. Okey, panjang PS, nyatakan jawapan betul pada 2 tempat perpuluhan. Okey, pelajar ada idea tak nak buat? Okey, ada idea untuk pelajar Okey, so sekarang ni dia pelbagai kaedah pelbagai kaedah. So kalau kita tengok sama panjang, so sudut sini 30, sudut sini pun 30 jugalah. 30 darjah sudut sini Okey, so kat sini 30, kat sini 30 dah 60. So 60, so sudut sini automatik kita tahu 120. Okey, bila dah dapat sudut kat dalam tu 120. Okey, sudut belah sini mesti 60. Okey, tu cerita dia. So kita ambil cos 60, dia bagi cos 60 0.5 ataupun 1/2 lah. 1/2. So sebelahan 1, cikgu buat warna lain lah. Okey, kat sini 1, kat sini 2. Pelajar boleh nampak tak? So macam mana kat sini jadi 10? 2 darab dengan 5. 2 darab 5. So bila darab 5, kat sini pun darab 5 jugalah. So automatik kita dapat 5 kat sini. Okey, boleh faham So automatik kita dapat 5. So kalau kita buat gambar, kita lukis balik gambar So gambar dia macam ni. Dia macam-macam kaedah lah, pelajar boleh cuba. Okey, so yang cikgu faham kat sini 5. Okey, so automatik kat sini 10. Okey, yang ni kita cerita yang ni dulu. Soalan dia nak cari yang besar. So kita nak cari tinggi ni dulu lah. Yang penting kita cari tinggi ni dulu, X tu. Okey, bila dah dapat tinggi tu senang lah. So macam-macam kaedah So X kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. So pelajar dapat 100 tolak dengan 25. So X punca kuasa 75. So kita tekan kalkulator lah. Okey, kita tekan kalkulator. Punca kuasa 75. So kita akan dapat 8.67. So 8.67 kat sini 8.67.
So kalau cikgu lukis balik gambar dia tu, okey, ni kaedah yang cikgu buat dalam buku teks dia mungkin berbeza lah. So kalau kita lukis balik gambar dia, cikgu lukis balik gambar okey, kat sini tadi panjang dia dah jadi 15. Betul? Panjang ni 15. So tinggi dia dah jadi 8.67. So macam mana kita nak cari PS ni? Hypotenuse. So mestilah PS, so cikgu ambil ruang sikit So PS kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah dengan 8.67 kuasa 2. So kita tekan kalkulator lah. Kita tekan kalkulator. So 15 kuasa 2. Okay, so 225 okay, tambah dengan 8.67 kuasa 2. Okay, 8.67 kuasa 2. Okay, so pelajar akan dapat 75 So dekat sini 75. So PS punca kuasa 225, cikgu tambah siap-siap lah. Okay, 225 tambah dengan 75. So kita dapat 300. So punca 300, pelajar akan dapat 17.32. So kalau kita semak dalam buku teks okey, dalam buku teks jawapan dia sama dan mungkin kaedah pengiraan tu berbeza sedikit lah. Yang penting pelajar faham konsep dia. So kena faham. Okey, so settle untuk contoh yang ke-10. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-11. Okey, hitung nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, ni pelajar kena tahu segitiga tu lah. Segitiga, dua jenis segitiga So segitiga yang pertama kita ada sudut dia 45. Okey, sudut dia 90. So segitiga yang kedua kita ada, okey, kat sini mungkin 30 60 punca kuasa. Pelajar ingat tak pelajar belajar di sekolah yang ni? Ingat tak pelajar? So kalau kita tengok textbook textbook sama je. Dia ada segitiga dia, tapi dia buat kat sini 60 30. Okey, kaedah yang sama So kalau sudut 45, kita tahu kat sini 1, kat sini 1, kat sini punca kuasa 2. Okey, kalau sudut 60, kita ada kat sini 1, kat sini 2, kat sini punca kuasa 3. Okey, so 2 segitiga. Kalau pelajar nak pakai sudut ni pun boleh. Jadi punca kuasa 3 kat sini lah. Punca kuasa 3 1 dengan 2. Dia depend lah. Okey, kalau pelajar nak ingat ambil 1 lah. Ambil yang dalam buku teks. So boleh, no problem. Okey, soalan dia. So macam mana kita nak solve sin 45 tambah dengan cos 45. So kita settlekan. So cakap okey, sin 45. Sin 45. Sin sama dengan tentangan per hypotenuse. So sin 45 tentangan per hypotenuse Jadi sin 45 pelajar akan dapat 1 per punca kuasa 2. Okey, kalau cos 45 sebelahan per hypotenuse. So sebelahan dia 1 per punca kuasa 2. Mudah aja. Okey, jadi soalan A ni dia tanya sin 45 tambah dengan cos 45. Maksudnya 1 per punca kuasa 2 tambah dengan 1 per punca kuasa 2. So tambah, bawah dia dah sama So kita tambah je. Jawapan dia 2 per
2 per punca kuasa 2. Okey, boleh ya pelajar? Faham tak? So boleh sambung lagi tak kat sini? Boleh So kalau kita permudahkan lah, kalau kita permudahkan dia, so kalau punca kuasa 2 kat sini, so dekat atas ni 2 kuasa 1 kan. So yang ni buat naik atas, dia akan jadi darab 2 darab negatif 1 kalau dia settlekan So sekejap. Okey, so cikgu nak setakat ni dululah. Setakat ni Selain daripada tu pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey. Okey, so kita stop dekat sini kita stop dekat sini. Okey, so kalau pelajar tak faham juga, pelajar kena tanya cikgu lah. Okey, so settle A, kita pergi yang B. Okey, 3 cos 30. Okey, gambar dia dah ada gambar dia dah ada. So cikgu buat B ni, cikgu buat kat sini lah. Okey, 3. Okey, cos 30. Cos 30 kita tahu cos sama dengan, kalau saya hantu sebelahan, cos sama dengan sebelahan per hipotenus. So 3 darab dengan punca kuasa 3 per 2. Yang ni ni kita cerita kat sini. Okey, tolak dengan 2 sin 60. Sin 60, sin sama dengan tentangan per hipotenus. So tentangan dia punca kuasa 3 per 2 juga. So dekat sini pelajar boleh selesaikan seperti biasa. Okey, so pelajar akan dapat so kalau kita darab kalau kita darab terus, so sebab dia pembawah dia sama kan. So 3 punca kuasa 3 per 2 tolak dengan 2 punca kuasa 3 per 2. Nampak sama kan? Okey, so 3 tolak 2 1 lah, ataupun kita dapat punca kuasa 3 per 2. Ni jawapan dia. Mudah kan? Okey, so kita pergi kepada soalan C. Soalan C, cikgu tak nak padam segitiga ni sebagai rujukan ni. So make sure bila dapat sudut saja, okey, tanpa menggunakan kalkulator. So bila dia tak bagi guna kalkulator, so kita tahu nilai dia mudah kita tahu. Okey, contoh yang seterusnya C. 2 tangent 45. Tangent sama dengan tentang persebelahan. Tentang persebelahan 1 dah. Tentangan sebelahan. So tolak dengan 2 cos 60. Cos 60. Cos, tengok pada sini, cos sebelahan per hipotenus. So tolak 2 1 per 2. So 2 darab 1 2 lah. Tolak 2 darab 1 2 bahagi 2 1. So 1 2 tolak 1 adalah 1 lah. Ni jawapan dia. So pelajar boleh faham yang ni Ni faham. Yang penting lukis gambar segitiga. Okey, sama juga D dengan E pun sama. Okey, pelajar cuba satu-satu. So kita dah masuk contoh yang ke-11. So kita sambung lagi contoh yang ke-12. Okey. Okey, contoh yang ke-12. So tukarkan 30.2 darjah kepada unit darjah dalam minit. Okey, yang ni pelajar tahu pelajar dah belajar dah. 1 darjah sama dengan 60 minit. Okey, 1 minit 60 saat. So macam mana kita nak tukar? Macam mana kita dapat 30.2? So kalau kita tengok textbook kalau kita tengok textbook 30.2 darjah. Okey, apa maksud dia? 30 darjah tambah dengan 0.2 darjah. Okey, so 30 darjah tambah dengan 0.2 darjah ni kita didarabkan dengan 60 minit. Okey, 0.2 darjah darab dengan 60 minit So pelajar akan dapat
30 darjah 12 minit. 30 darjah tambah dengan yang ni darab ni dapat 12 minit. So jawapan dia 30 darjah 12 minit. Okey, mudah je kan? Mudah Okey, jadi yang ni kena tahulah, formula dia kena tahu. Okey, dan last sekali. Okey, tukarkan 43 darjah 30 minit. Apa maksud 43 darjah 30 minit? Kalau kita rujuk dalam buku teks awak tu, 43 darjah. So cikgu tukar 43 darjah ditambah dengan 30 minit. Okey, kita nak tukar dia kepada darjah silap. Okey, bila tukar kepada darjah mesti minit ni bahagi dengan 60 lah. So 43 tambah dengan 30 bahagi dengan 60. Okey, 30 bahagi 60. So pelajar akan dapat 43 darjah kat sini. Bila kita tekan kalkulator Okey, tekan kalkulator, so pelajar akan dapat 0.5 darjah. Okey, so jawapan dia 43.5 darjah. Mudah je. Kalau nak tukar kepada minit, so darjah, kalau kita buat minit, okey, darjah darab 60 minit. Kalau kita nak tukar kepada darjah, okey, minit bahagi dengan 60. Mudah je Okey, so settle untuk contoh yang ke-12. Okey, kita pergi contoh 13. Okey, gunakan kalkulator saintifik. Yang ni mudah lah. Kalau kita tengok contoh 13, tekan kalkulator saintifik, terus dapat jawapan kepada 4 tempat perpuluhan. Okey, so yang A macam mana kita nak tekan? Sin 45 darjah 6 minit. So kalau kita ambil kalkulator, okey, kalau kita tekan sin 45 darjah, mana darjah? Kat sini darjah 6 minit. Okey, so pelajar akan dapat jawapan dia. So kita tekan, sama tak dengan jawapan dalam buku? 0.7083. So sama Okey, 0.7083. Sama juga cos, tekan kalkulator saja. Okey, cos 20.7 darjah. Ini darjah So pelajar akan dapat negatif 0.89. Okey, so kita tengok jawapan 20.7 darjah. Betul kan silap. Cos 20.7 darjah. So pelajar akan dapat 0.9354. Kita nak 4 tempat perpuluhan. So 4. Sama juga tangent pun. Tekan tangent. Okey, tangent 64 darjah. Okey, 12 minit. 12 tekan lagi satu, dia automatik minit walaupun dia tulis kat sini darjah ni. Okey, so kita akan dapat jawapan 2.068. 2.0686. 2.0686. Kita nak 4 tempat perpuluhan. So settle untuk contoh yang ke-13. Ni kemahiran menggunakan kalkulator. Okey, sama juga contoh 14 pun, guna kalkulator saintifik cari nilai X. So sin X sama dengan 0.8377. So X sin bawa pergi sebelah, sin inverse. Okey, 0.8377. So bila kita tekan kalkulator, okey, sin inverse minta maaf, sin inverse shift sin. Okey, shift sin 0.8377. So pelajar akan,
Okay, shift sin. Okay, sin negatif 1 ke atas ni 0.8377. So pelajar akan dapat 56.89. Okay, so sekarang ni kita tengok jawapan. So biasanya kalau dapat macam ni, so kalau kita rujuk buku teks, so dia akan tekan lambang darjah koma ni. So pelajar akan dapat 56 darjah 53 minit. Ni paling tepat. 56 darjah 53 minit. Okey, sama juga macam ni pun. Okey, so kita nak cari cos X sama dengan 0.7021. So X cos bawa pergi sebelah. Okey, cos inverse 0.7021. So pelajar boleh tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Shift cos, jangan lupa 0.7021. So pelajar akan dapat 45.40. Kita tekan darjah kat situ. 45 darjah 24 minit. Okey, 45 darjah 24 minit 24 minit. So tepat jawapan dia. Okey, betul 24 minit. Okey, so settle untuk contoh yang ke-14. So C tu pelajar boleh buat sendirilah. Okey, pelajar boleh buat sendiri. Contoh 14. Okey, contoh 15 ni gambar ni sama juga sama juga kaedah dia. Dan contoh yang terakhir 16 lah. So cikgu nak pelajar cuba contoh 15 dan contoh 16. So itu saja untuk video bab 5 nisbah trigonometri. So boleh ulang tengok 3 video cikgu tu lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. So pelajar boleh tekan like dan boleh subscribe lah channel cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.